مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat para barisan panel dan para hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa pada hari ini dalam sesi forum yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Sesi forum kali ini bertajuk kelahiran Rasulullah SAW. Sebelum memulakan sesi forum ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya Muhammad Ikhwanuddin bin Asri selaku moderator pada hari ini, dan bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kiri saya ahli panel kita yang pertama, Saudara Luqman Hakim. Saudara Luqman Hakim merupakan tokoh Mal Ijrah pada tahun 2020. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih kepada saudara moderator. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya ahli panel kita yang kedua lagi bergaya, Saudara Amzah. Saudara Amzah merupakan seorang mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam bidang syariah di peringkat PhD. Selamat datang saya ucapkan. Alhamdulillah, kabar baik saudara moderator. Dan di ujung sana nampak malu tetapi petah berkata, Saudara Faid. Saudara Faid merupakan pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Selamat datang saya ucapkan. Alhamdulillah, ana dalam keadaan baik, masih dikurniakan nikmat sihat dan dipanjangkan umur serta bersemangat untuk teruskan forum kita pada hari ini. Syukron tuan moderator. Sebelum saya memulakan forum ini, izinkan saya berkongsi sedikit biodata Nabi Muhammad SAW. Baginda dinamakan Muhammad bin Abdullah. Baginda juga dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal di rumah Abu Talib. Nama bapa baginda adalah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab. Baginda SAW merupakan Rasul dan Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat manusia amil, dan khususnya kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Pengutusan Rasulullah SAW kepada masyarakat Arab Jahiliyah ini adalah disebabkan kesesatan dan ketaksuban mereka terhadap agama nenek moyang yang mereka. Di tengah kecelaruan masyarakat Arab Jahiliyah, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW dengan membawa tugas menyampaikan agama Allah yang lurus, iaitu agama Islam sebagai cahaya menyuluh setiap kesesatan yang menjadi budaya masyarakat Arab Jahiliyah. Oleh itu, pada hari ini kita akan membincangkan ataupun menceritakan bagaimana sirah semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan akan dikupaskan oleh 3 orang panel yang ada bersama saya dan pada hadirin sekalian. Baiklah, saya ada satu soalan untuk panel kita yang pertama, Saudara Luqman Hakim. Seperti mana yang kita ketahui, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Al-Quran 2 nama daripada nama-nama Nabi, iaitu Ahmad dan Muhammad. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada menyatakan seolah-olah ia merupakan isyarat bahawa kedua-dua nama ini adalah yang paling masyhur antara nama-nama yang lain. Dari nama Muhammad adalah yang paling masyhur antara kedua-dua nama ini. Kalau kita lihat dalam kitab Fathul Bari, Imam Suyuti turut menyatakan bahawa Muhammad adalah merupakan nama baginda yang paling termasyhur.
Jadi persoalannya, kenapa Rasulullah SAW dinamakan sebagai Muhammad? Harap dapat pencerahan mengenai perkara ini. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudara moderator kita, iaitu saudara Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesihatan kepada saya walaupun perlu menghadapi pelbagai cabaran, terutamanya sesi pembelajaran secara online yang pada pendapat saya sedikit membebankan para pelajar sepanjang pandemik COVID-19 ini. Walaupun begitu, Alhamdulillah masih lagi dapat bertahan. Baik, berbalik kepada soalan yang telah diutarakan oleh moderator kita, iaitu ceritakan serba sedikit tentang sejarah atau kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan nama Muhammad. Okey, sebagaimana yang telah kita ketahui, setelah Nabi dilahirkan, ibunya Siti Aminah menitiskan air mata kerana sedih mengenangkan anaknya yang sudah tidak mempunyai bapa itu. Begitu juga dengan Siti Syifa, iaitu ibu kepada Abdul Rahman bin Auf yang merupakan bidan kepada Siti Aminah. Pada saat-saat dilahirkan, tentulah seseorang bayi akan mengharapkan ianya akan dimanja dan dibelai oleh ibu dan ayahnya. Bayangkan, hidup tanpa didikan dan kasih sayang seorang bapa, sudah tentulah keadaannya tidak akan sama seperti seseorang yang mempunyai kedua-dua orang tuanya. Apabila sudah besar, sedikit sebanyak akan lahir rasa cemburu terhadap rakan-rakan mereka yang masih mempunyai kedua-duanya. Namun semuanya itu adalah takdir yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di sini sebagai destinasi sementara menuju keberangkatan ke alam yang kekal abadi, iaitu akhirat. Apabila seseorang itu memiliki iman yang teguh, apa sahaja musibah yang menimpa akan diharungi dengan hati yang tenang. Tidak bermaksud kita perlu menyerah sebulat-bulatnya terhadap apa yang menimpa diri kita, namun ada usaha dan tindakan dalam menanganinya. Dengan penuh yakin, kita percaya akan tiba masanya Allah memberikan takdir baru yang lebih baik. Paling penting, kita perlu sentiasa bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, kita berbalik kepada cerita tadi. Selepas siap memandi, membersih dan membalut Nabi dengan kain yang bersih, Siti Syifa membawa bayi lelaki yang comel dan sihat itu keluar untuk bertemu dengan Abdul Muttalib selaku datuk kepadanya. Tak kala beliau ralik menimang-nimang cucunya itu dengan penuh kasih sayang, beliau mula memikir-mikirkan apakah nama yang sesuai yang bakal diberikan kepada cucu tersayangnya itu. Tiba-tiba terlintas dalam fikiran Abdul Muttalib satu nama yang difikirkannya yang sesuai, iaitu Qutsam. Beliau terus keluar dari dalam Kaabah dan terus masuk ke dalam bilik Siti Aminah, lalu menyatakan hasrat untuk menamakan bayi itu Qutsam. Kemudian Siti Aminah terkejut mendengar hasrat bapa mertuanya itu, namun segera ditolak permintaan itu dengan menyatakan mengenai mimpinya yang bertemu satu lembaga yang menyuruhnya untuk menamakan bayi itu Muhammad, yang bererti insan yang terpuji. Datuknya terkejut mendengar kisah tersebut kerana nama itu belum pernah diberi oleh orang-orang Arab kepada anak-anak lelaki mereka sebelum ini. Hal ini juga berkait dengan berita mengenai kelahiran Nabi akhir zaman yang dinamakan Muhammad, yang selalu diberitahu oleh para pendeta Yahudi yang mengatakan akan lahir tidak lama lagi. Akhirnya Abdul Muttalib bersetuju kerana merasa itu tentulah suara dari Tuhan yang berkehendak sedemikian. Baik, kita berbalik kepada cerita tadi. Selepas berlalunya 7 hari dari terakhir kelahiran Nabi, Abdul Muttalib membuat akikah untuk cucunya itu dengan menyembelih beberapa ekor kambing sebagai tanda kesyukuran kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik, sekian saja dari saya.
Kembali kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel kita yang pertama, di mana beliau telah memberi suatu pencerahan ataupun perkongsian yang agak bernas untuk kita tahu tentang persoalan yang diajukan tadi. Seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua, saudara. Saya ada baca dalam satu buku yang saya pun dah lupa nama buku itu. Ada menyatakan bahawa keajaiban kelahiran Nabi mempunyai 3 peringkat, iaitu sebelum kelahiran Nabi, semasa kelahiran Nabi dan selepas kelahiran Nabi. Namun pada kali ini saya mahu fokuskan keajaiban yang berlaku semasa Nabi dilahirkan. Boleh saudara terangkan dan berkongsi sedikit apa yang berlaku semasa itu? Okey, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara yang sudi menanyakan soalan kepada saya. Baiklah, berdasarkan apa yang ditanya oleh beliau, saya boleh menceritakan secara ringkas mengenai hari semasa kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pada hari Isnin bersamaan dengan tahun Gajah 531 Masihi di Makkahul Mukarramah. Baginda adalah anak yatim piatu sejak kecil lagi, di mana baginda dijaga oleh datuk baginda Abdul Muttalib bin Hashim, dan seterusnya beliau dijaga oleh bapa saudara baginda iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Terdapat juga beberapa peristiwa yang menjadi simbolik kepada tahun Gajah yang berlaku sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah Abrahah dengan tentera bergajah dan burung ababil. Okey, pada suatu masa dahulu ada seorang raja Habasyah yang angkuh yang bernama Abrahah. Kisah Abrahah ini telah dirakamkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fil. Abrahah membina sebuah gereja yang besar di Yaman dengan niat untuk menandingi Kaabah di kota Makkah. Selain itu, terdapat juga beberapa peristiwa ajaib yang berlaku semasa kelahiran Rasulullah. Contoh yang pertama kita boleh ambil iaitu sewaktu kelahiran baginda, terdapat cahaya yang keluar daripada tubuh baginda Nabi, iaitu Sayyidatina Aminah, hingga menerangi istana di Syam. Cahaya yang keluar daripada tubuh Sayyidatina Aminah menyerupai anak panah bagaikan pelangi di langit, sehingga kan boleh dilihat walaupun dari kota-kota yang jauh. Ada juga yang menggambarkan cahaya tersebut datang dan menerangi seluruh dunia. Siti Aminah tidak merasai penderitaan yang berat sebagaimana kebanyakan ibu-ibu merasai ketika mahu melahirkan anak. Bayi ini juga tidak menangis sebaik sahaja keluar daripada perut ibunya. Sedangkan belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia bahawa bayi yang baru keluar dari perut ibunya itu tidak menangis. Selain itu, suasana di dalam rumah Abdul Muttalib pada ketika itu, Siti Aminah mahu melahirkan anak asalnya hanya diterangi oleh cahaya pelita atau damar sahaja, tetapi sebaik sahaja Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tiba-tiba rumah itu menjadi terang benderang seperti disuluh oleh cahaya lampu seperti yang dapat kita lihat pada zaman sekarang ini, sehingga dalam rumah Abdullah ketika itu menjadi seperti siang hari, seolah-olah ada lampu besar menyinari ruang bilik tempat Siti Aminah sedang melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada malam diiringi suasana yang sangat damai, harmoni. Suhunya tidak terlampau sejuk atau panas. Semasa kelahirannya juga, baginda dalam keadaan terbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seperti seseorang yang sedang berdoa. Seterusnya yang kedua, di luar rumah Abdullah ini pula, berhala-berhala yang terdapat di persekitaran secara tiba-tiba rosak dan musnah. Riwayat daripada Abdul Muttalib, ketika itu aku sedang berada di Kaabah. Tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari dinding Kaabah berkata, telah lahir Nabi daripada pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan mensucikan daripada berhala-berhala ini, akan memerintahkan penyembahan yang maha mengetahui.
Manakala di atas langit pula para malaikat sibuk bercakap tentang kelahiran insan agung ini yang akan membawa obor yang terang benderang untuk menyuluh manusia yang sedang bergelumang hidup di alam kesesatan. Baiklah, akhir sekali iaitu yang ketiga. Gegaran di Istana Kisra iaitu terletak di Parsi menyebabkan 14 tiang seri yang sangat kukuh runtuh. Raja Kisra terus memanggil ahli nujum untuk meramalkan apa yang telah terjadi. Mereka memberitahu telah lahirnya seorang Nabi dan runtuhnya 14 tiang itu menandakan hanya tinggal 14 orang lagi pewaris raja yang akan memerintah Parsi. Akan tetapi Raja Kisra mengambil remeh tentang 14 keturunan itu dianggap satu tempoh yang masih panjang. Umat Islam dilarang untuk mempercayai ramalan itu kerana sebelum kelahiran Muhammad SAW, peramal menggunakan khidmat syaitan untuk mencuri berita daripada langit. Akan tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala terjadinya perebutan kuasa di kalangan pewaris Raja Kisra sehingga mereka berbunuh sesama sendiri, dan dalam masa kurang 4 tahun sahaja 10 pemerintahan telah bertukar ganti. Pemerintahan yang terakhir telah mati ketika kaum muslimin menakluk Parsi di bawah pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Begitulah beberapa peristiwa yang menarik yang terjadi ketika lahirnya insan agung iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada kita. Kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta merta menukar kehidupan manusia menjadi yang lebih baik dan mulia, sehingga ke hari ini kita turut menikmati cahaya Islam dan cahaya iman terkeluar daripada segala bentuk perhambaan dan pembunuhan dengan sewenang-wenangnya yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliah sebelum kedatangan Islam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang kedua. Sungguh bersemangat dan bertenaga ya saudara. Apa yang dikongsikan oleh beliau sememangnya berlaku, dan itu merupakan suatu perkara yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak lagi sebenarnya keajaiban yang berlaku selepas itu. Okey, baiklah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat ke atas seluruh alam ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan bukan untuk bangsa Arab di tanah kelahirannya sahaja, tetapi baginda adalah utusan Allah berrahmat seluruh manusia di alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya kami tidak mengutuskan wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Apabila kita teliti sirah perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti temui berbagai kisah menarik. Rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setakat ke atas manusia semata-mata, tetapi terangkum juga makhluk yang tidak bernyawa sekalipun. Apa kata panel kita yang ketiga mengemukakan pandangan beliau mengenai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat? Dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator iaitu saudari Ikhwanuddin bin Asri, dan yang dihormati lagi disegani para panel merangkap sahabat saya iaitu saudara Luqman Al-Hakim dan saudara Amzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi berbalik kepada soalan yang diajukan oleh saudara moderator sebentar tadi berkenaan rahmat daripada kelahiran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia agar menyembah pada Allah, melindungi yang lemah, menyantuni orang fakir dan menyayangi mereka. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin jelaskan apakah itu rahmat
dan mengapa alam ini perlu kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam tafsir Imam Al-Baidawi menyebutkan bahawa secara bahasa rahmat ini berarti kelembutan hati, perasaan melindungi yang mendorong untuk memberi dan berbuat baik. Jadi dari sini diambil kata rahim wanita itu kerana dia melindungi apa yang ada di dalamnya. Maka tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus adalah untuk memberikan kelembutan serta perlindungan kepada seluruh semesta alam. Jadi kita lihat seperti yang kita sedia maklum, masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Rasulullah, seperti yang kita tahu, masyarakat jahiliyah ini merupakan masyarakat yang tidak bertamadun. Mereka hidup dalam suasana yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kemaksiatan, dengan judinya, zina, arak dan sebagainya. Jadi selepas sahaja kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diiringi dengan ajaran Islam, kita lihat betapa banyak perubahan yang berlaku, sama ada di dalam konteks ibadah maupun muamalat. Jadi menurut Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyebut bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmat bagi seluruh manusia. Bagi yang beriman, membenarkan ajaran beliau akan mendapat kebahagiaan. Bagi yang tidak beriman, kepada beliau diselamatkan dari bencana yang menimpa umat terdahulu, berupa ditenggelamkan ke dalam bumi atau ditenggelamkan di dalam air. Jadi, antara contoh-contoh rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertamanya ialah rahmat terhadap wanita. Seperti yang kita sedia maklum, sebelum kedatangan Islam, wanita dan anak-anak perempuan adalah golongan manusia yang tidak bernilai pada sesebuah masyarakat, melainkan sebagai tempat melepaskan nafsu lelaki dan berkhidmat kepada lelaki sahaja. Tetapi selepas kedatangan Islam, kita boleh lihat wanita diletakkan dalam kedudukan yang tertinggi. Jadi yang keduanya ialah rahmat terhadap kanak-kanak dan orang tua. Dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah termasuk golongan kami mereka yang tidak mengasihi anak-anak kecil kami dan tidak pula menghormati orang tua kami, serta tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan menarang daripada yang munkar, yakni keburukan. Sunan At-Tirmizi. Jadi daripada hadis ini kita boleh lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berakhlak mulia walau dengan sesiapa pun, maupun dengan orang tua ataupun kanak-kanak. Yang ketiga ialah rahmat terhadap haiwan. Bukan sahaja pada manusia, tapi bahkan pada haiwan juga, sampai rahmat daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seorang wanita memasuki neraka kerana dia mengikat seekor kucing, tidak memberi makan kepadanya dan tidak melepaskannya mencari makan dari sisi buang. Jadi daripada hadis ini kita lihat betapa besarnya ancaman daripada Rasulullah ataupun ancaman daripada Islam kerana menyiksa ataupun menghina binatang. Jadi kita lihat pada binatang pun Nabi Muhammad tidak bagi kita menyiksa, Nabi Muhammad tidak bagi kita menghina, apatah lagi pada manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 7, yang bermaksud dan apa sahaja yang dibawa oleh Rasul Muhammad maka ambillah ia, dan apa sahaja yang dilarang maka tinggalkanlah ia. Jadi masa pun sudah tidak banyak, saudara moderator kita pun dah tengok jam tu. Jadi saya akhiri ucapan saya pada slot kali ini dengan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat kelak, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah pemimpin yang adil, yang keduanya ialah pemuda yang tumbuh dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah seorang yang hatinya tergantung pada masjid, yakni rajin menjaga sembahyang berjamaah. Yang keempat ialah 2 orang yang saling menyertai, kasih sayang, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima ialah seorang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika bersendirian lalu menangis dan mencucurkan air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam ialah seorang yang bersedekah dirahsiakan sehingga yang dikirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kanannya. Yang terakhir, yang ketujuh ialah seorang lelaki yang dipanggil oleh wanita cantik untuk berzina lalu ia berkata, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian daripada saya, berbalik kepada saudara Tuan Moderator. Terima kasih. Baiklah, jutaan terima kasih diucapkan kepada panel kita yang ketiga. Setelah selesai beliau berkongsi cerita dan pandangan beserta hujah yang berikan yang sangat menarik, saya sebagai moderator ingin membuat kesimpulan bahawa forum kita yang dibincangkan pada hari ini adalah kisah perjalanan seorang Rasulullah SAW yang bernama Muhammad. Baginda adalah insan yang istimewa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Banyak peristiwa yang berlaku bermulanya daripada sebelum kelahiran Nabi lagi, sehingga akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruslah menjadikan Nabi sebagai tauladan dan mencontohi baginda dalam apa juga aspek kehidupan. Hari ini ramai tokoh yang lahir tampil membuat kita kagum. Namun personaliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebijaksanaannya baginda sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat, hatta membawa perubahan kepada dunia seluruhnya sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Di kesempatan ini marilah kita sama-sama berselawat menandakan akan cintanya kita kepada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan dapat bertemu Nabi di akhirat kelak, insya-Allah. Dengan ini saya selaku moderator ingin menutup sesi forum kali ini dan membuka sesi soal jawab bagi para hadirin sekalian untuk bertanyakan soalan mengenai forum yang dibincangkan ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan mana-mana hadirin untuk bertanyakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kerana memberikan saya peluang untuk mengajukan pertanyaan. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hizwan bin Abdul Mada. Saya ingin mengutarakan pertanyaan ini kepada panel pertama, iaitu saudara Luqmanul Hakim, berkaitan trend zaman sekarang dalam memberi nama kepada anak-anak yang dilihat semakin popular dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat di negara kita. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai nama-nama generasi masa kini yang tidak bertepatan dengan nama-nama yang dianjurkan oleh agama kita, iaitu agama Islam. Oleh hal yang demikian, saya ingin panel pertama mengupas isu tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih saudara yang bertanya. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan panel pertama saudara Luqman untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh semata tadi. Okey, dipersilakan. Terima kasih kepada peserta kita, iaitu saudara Hizwan dan saudara moderator kita pada hari ini. Berdasarkan pengetahuan saya, ia dibolehkan asalkan setiap nama yang diberikan itu mempunyai maksud yang baik. Hal ini kerana nama diberikan bertujuan untuk mendoakan seseorang, contohnya seperti Jamilah yang bermaksud cantik. Maka dalam masa yang sama kita mendoakan dia menjadi cantik, sama ada pada wajah seperti tenang apabila melihatnya, ataupun cantik pada kelakuan atau budi pekertinya. Namun begitu, trend menamakan anak dengan nama-nama yang panjang, lagi susah disebut, eloklah difikirkan. Sebutan yang salah akan menukar makna nama tersebut kepada makna yang lain pula. Oleh itu, Islam telah menyediakan panduan yang khusus dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pemberian nama ini. Antaranya ialah waktu yang paling afdal menamakan anak menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar. Sunat diberikan nama kepada anak iaitu pada hari ke-7 ataupun pada hari kelahirannya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dan harus menamakan anak sebelum atau selepas hari ke-7. Imam Al-Bukhari rahimahullah pula mengkhususkan waktu memberi nama ke atas anak pada hari kelahiran adalah bagi ibu bapa yang tidak merancang untuk mengakikahkan anak mereka. Kemudian, sunat menamakan anak dengan nama yang baik.
Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum." Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Yang bermaksud, sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu. Maka perelokkanlah nama-nama kamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Baik, pada pendapat saya, eloklah memberi nama yang masyhur digunakan di kalangan masyarakat. Hal ini bagi mengelakkan berlaku fitnah jika nama yang diberikan mempunyai maksud yang lain dalam bahasa lain. Selain itu juga, ada juga nama yang tidak digalakkan diberikan kepada anak seperti nama yang disekai jin. Oleh itu, dalam perawatan Islam telah menggariskan beberapa nama yang sebaiknya dielakkan untuk diberikan kepada putera-puteri anda kerana maknanya yang tidak elok, buruk dan boleh mendatangkan masalah di kemudian hari. Antaranya ialah Balqis, iaitu nama ketua jin, Kristina iaitu penghulu jin, Najwa yang bermaksud bisikan, Zakwan antara nama anak jin, Haikal, Badlisha, Herisha dan banyak lagi. Anak-anak ini berkemungkinan akan menimbulkan banyak masalah seperti sering sakit, berpenyakit iaitu penyakit berat dan kronik, degil, kerap menangis, memberontak, hyperaktif dan sebagainya. Tuntasnya, pilihlah nama yang mempunyai maksud yang baik, mudah disebut serta disunatkan, dinamakan dengan nama yang pendek untuk anak-anak agar lebih senang untuk kita mendoakannya. Boleh juga meminta pandangan orang yang ahli dalam agama seperti alim ulama untuk mencadangkan nama yang sesuai seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang tua zaman dulu. Sekian, kembali kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada saudara panel pertama yang menjawab pada soalan yang ditanyakan oleh peserta sebentar tadi. Saya harap ia dapat menjawablah sedikit sebanyak soalan yang ditanyakan tadi. Seterusnya saya membuka lagi peluang kepada mana-mana hadirin untuk bertanyakan soalan jika ada. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kerana memberikan saya peluang sekali lagi untuk mengajukan pertanyaan. Begitu tertarik dengan hujah yang diberikan oleh panel 3 sebentar tadi, iaitu saudara Faik berkaitan rahmat kelahiran Rasulullah SAW. Jadi saya ingin mengajukan persoalan ini kepada panel ketiga. Apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa pada zaman moden kini dalam mentarbiah anak-anak mereka agar mencontohi sifat dan kepribadian Rasulullah SAW? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanyakan soalan yang kedua. Soalan ini cukup bagus sekali. Untuk menjawab persoalan ini dipersilakan panel kita yang ketiga, saudara Faik, untuk menyuarakan pandangan dan berkongsi ilmu serta menjawab persoalan yang diajukan oleh peserta sebentar tadi. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali kepada saudara moderator kita dan kepada pengaju soalan kita iaitu saudari Hizwan. Dalam surah Al-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka." Anak adalah anugerah dan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapa. Mereka ibarat kain putih yang bersih lagi suci. Kecantikan dan keindahan kain itu bergantung kepada ibu bapa itu sendiri untuk mencorakkannya. Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa atau khalifah di muka bumi ini untuk membentuk budi pekerti yang mulia berlandaskan syariat Islam. Pembentukan itu haruslah dilakukan ketika mereka masih di dalam kandungan ibu lagi. Seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud setiap bayi yang dilahirkan adalah keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah yakni suci, bersih, iaitu Islam. Maka ibu bapanya lah yang berperanan untuk menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kenapa setiap kali berkenaan isu anak-anak ini mesti dituju kepada ibu bapa?
kerana pendidikan awal bermula dari rumah. Dalam kitab At-Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam karya Abdullah Nasih Ulwan, dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diterangkan tentang tata cara mendidik anak. Okey, di antaranya adalah harus taat dan patuh kedua orang tuanya, tidak menyekutukan Allah, tidak membantah perintahnya, tidak berbohong dan sebagainya. Jadi yang pertama ialah ibu bapa itu sendiri ialah perlu menunjukkan sifat yang mulia, akhlak yang mulia kepada anak-anak supaya ia boleh menjadi role model kepada anak-anak. Seperti mana dalam pesanan Imam Al-Ghazali yang berbunyi, anak-anak adalah amanah atas ibu bapa. Jika sudah terbiasa dengan perkara kebaikan, anak itu akan membesar dalam kebaikan dan biasa dengannya. Sebaliknya, jika dibesarkan dalam suasana yang tidak baik dan dipersiakan seperti haiwan, menderitalah dia dan binasa. Yang kedua ialah didik anak dengan Al-Quran, didik anak dengan agama, berikan pendidikan agama kepada anak-anak. Seperti dalam At-Tabrani dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didiklah anak-anakmu atas 3 hal: mencintai nabimu, mencintai ahli keluarganya dan membaca Al-Quran. Jadi kita lihat pada hari ini kebanyakan ibu bapa gemar menghantar anak-anak mereka ke sekolah Cina, ke sekolah-sekolah yang tidak memberikan didikan agama atas alasan supaya anak boleh berbahasa Inggeris, boleh belajar Inggeris. Tetapi seeloknya, bukan tidak boleh, tapi seeloknya pada peringkat ini berilah didikan agama terlebih dahulu kepada anak-anak. Ataupun kita seimbangkan, boleh nak hantar pada sekolah Cina tetapi hantar juga kepada kelas pendidikan agama, kepada kelas pengajian Al-Quran. Jadi yang ketiganya ialah bertegas, tegas dalam mendidik anak-anak, dalam kita memberi kasih sayang, dalam kita memberi penuh perasaan cinta kita kepada anak-anak, kita juga perlu tegas kepada anak-anak. Jadi seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, suruhlah anak-anakmu bersolat ketika mana mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka sekiranya mereka tidak mengerjakan solat. Ketika mana mereka berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur antara mereka, iaitu anak lelaki dan perempuan. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Tuan Moderator. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara panel yang ketiga yang baru saja menjawab persoalan yang diajukan dengan penuh teliti dan bermaklumat. Terima kasih saudara. Saya harap terjawablah segala apa yang meragukan peserta tadi. Semoga kita mengambil manfaat apa yang dikongsikan, insya-Allah. Dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah sesi forum kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pandangan masing-masing serta berkongsi ilmu yang sangat berguna kepada kita semua. Dan tidak lupa kepada para hadirin sekalian yang setia mendengar dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa sudah menceburi kita. Sebelum berakhir, saya ingin berkongsi satu pantun yang berbunyi, Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan berselawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta kepada Nabi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
الحساب